Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okey, dalam video ini kita akan bincangkan soalan SPM tahun 2019 kertas 2, soalan fungsi trigonometrik iaitu soalan nombor 10. Okey, soalannya 10A. Buktikan bahawa tangent A per 2 sama dengan 1 tolak cos A per sin A. Okey, soalan pembuktian, perhatikan sebelah kanan lebih kompleks berbanding di sebelah kiri. Jadi kita akan mulakan pembuktian kita daripada sebelah kanan iaitu 1 tolak cos A per dengan sin A sama dengan, sama dengan apa? Kita nak, akhirnya kita akan dapat tangent A per 2. Dan kita tahu, tangent A per 2 ini sama dengan sin A per 2 per cos A per 2. Ini kita punya target kita. Target kita nak dapatkan yang ini. Sin A per 2 per cos A per 2, sebab sin A per 2 per cos A per 2 akan dapat tangent A per 2. Jadi bagaimana ataupun apakah rumus-rumus yang berkaitan yang kita boleh gunakan untuk membuktikan persamaan ini. So kita tengok cos A sin A ni kita macam dah tak tahu nak tukar apa-apa kan? Tetapi bila kita nampak dekat sini A per 2, tangent A per 2 ini maknanya kita akan gunakan rumus sudut separuh. Dan rumus sudut separuh tidak diberi semasa SPM nanti. Jadi apa yang kita kena buat ialah kita perlu menerbitkan rumus sudut separuh daripada rumus sudut berganda. Ini adalah di sini saya ada sediakan rumus sudut berganda. Iaitu kita ada sin 2A sama dengan 2 sin A cos A. So kalau sudut separuh dia jadi sin A. So sin A sama dengan 2 sin A. Sudut A pun akan jadi separuh iaitu A per 2 cos A per 2. Boleh? Sin ni tak ada masalah sebab dia satu je persamaan dia. Tapi kalau cos ni ada 3, kita kena fikir manakah yang paling sesuai. Jadi sebelum kita pilih, kita senaraikan dahulu supaya kita nampak rumus yang bersesuaian yang kita nak pilih. Kita ada cos A sama dengan, kita separuhkan sudutnya, 2A jadi A, jadi cos kuasa 2 A per 2, tolak sin kuasa 2 A per 2. Ataupun yang kedua, cos A sama dengan 2 cos kuasa 2 A per 2 tolak 1. Dan yang ketiga ialah cos A sama dengan 1 tolak 2 sin kuasa 2 A per 2. Perhatikan semua sudut-sudutnya dah sudut separuh dah. Daripada semua rumus ini, yang mana satu kita akan buat gantian? Perhatikan Untuk 1 tolak cos A, kita kena pilih satu. Perhatikan yang atas ni kita nak dia dalam sebutan sin. So untuk cos A yang ada sebutan sin, kita boleh ambil yang rumus yang ketiga ini. Iaitu yang ini. Sebab kita nak dalam sebutan sin. Pembawah pula kita nak dalam sebutan cos. Dan pembawah adalah sin A. Sin A kita cuma ada satu rumus saja yang ini. So cuba kita masukkan ke dalam persamaan tadi. Kita dapat 1 tolak, so cos A bersamaan dengan 1 tolak 2 sin kuasa 2 A per 2. Bahagi dengan, sin A kita cuma ada satu rumus iaitu 2 sin A per 2 cos A per 2. Di sini kita boleh permudahkan. Kita dapat, buka kurungan, kita dapat 1 tolak 1 kosong, negatif darab negatif jadi positif. Kita dapat 2 sin kuasa 2 A per 2 dibahagi dengan 2 sin A per 2 cos A per 2. Perhatikan yang ini kita boleh mansuhkan sin A per 2 dengan sin kuasa 2 ni, jadi kuasa 2 nya hilang. So kita dapat di sini bersamaan dengan 2 dengan 2 pun boleh mansuhkan. Kita dapat bersamaan dengan sin A per 2 bahagi dengan cos A per 2. So di sini kita dapat sin over cos bersamaan dengan tangent A over
itu so terbukti, ya, ataupun proven. Okey, boleh? Seterusnya soalan A2, ya. Seterusnya tanpa menggunakan kalkulator, cari nilai bagi tangent 15 darjah. Okey, tangent 15 tanpa menggunakan kalkulator dan nyatakan jawapan dalam bentuk P tolak set Q. Okey. So clue-nya dekat sini ialah set Q ataupun set lah, jawapan dalam bentuk set, dan juga tangent 15 ini, ya, sebenarnya bila dia kata tanpa menggunakan kalkulator, ya, maksudnya kita akan menggunakan rumus sudut khas, ya, iaitu kita ada rumus 30, 45, 60 dan 90. Jadi apakah sudut-sudut khas itu yang berkaitan dengan 15? Sebenarnya tangent 15 darjah kita boleh tuliskan sebagai tangent 15 darjah kita boleh tulis sebagai tangent 30 per 2. Sebab kita ada sudut khas 30 dan kita ada rumus daripada persamaan soalan A1 tadi, ya, di mana tangent A per 2, ya, rumus tadi adalah diberi bahawa tangent A per 2 bersama dengan 1 tolak cos A per sin A. Ya, jadi kita akan aplikasikan rumus yang diberi dalam soalan A1 tadi. Okey, sebab perkataan seterusnya di sini. Okey. Maknanya kita perlu menggunakan maklumat daripada soalan yang sebelum. Okey, jadi tangent 15 darjah bersama dengan tangent 30 per 2. So kita menggunakan persamaan yang telah diberi, iaitu ini bersamaan dengan 1 tolak cos 30, ya, bahagi dengan sin 30. Okey. So di sini kita perlukan sudut istimewa ataupun special angle. Kalau tak hafal, pelajar boleh lakarkan segitiganya. Iaitu di sini sudut yang kecil adalah 30 darjah, yang besar adalah 60 darjah. So panjang sisi yang panjang inilah 2, yang pendek ini adalah 1, yang tegak ini adalah set 3. Okey, ini adalah segitiga bersudut tegak, ya. Okey, jadi kita gantikan nilai berdasarkan sudut istimewa. Okey, so 1 tolak cos 30. So ini 30, cosnya adalah set 3 per 2. So kita tulis di sini set 3 per 2 bahagi dengan sin 30. So sin opposite per hypotenuse equals to 1 over 2. Okey, so kita permudahkan dia. Jadi kita nampak dekat sini, bahagi dengan pecahan, kita boleh tukar kepada darab. Jadi ini bersamaan dengan 1 tolak set 3 per 2. Ya, yang bahagi kita tukar jadi darab. Dia jadi apa? Darab, dan kita terbalikkan jadi darab dengan 1 per 2 jadi 2 per 1. Jadi ini bersamaan dengan 1 darab 2 per 1 adalah 2 tolak set 2 per 2 darab 2. Ya, kita boleh potong jadi set 3. Inilah jawapan dia. 2 tolak set 3. Boleh? Seterusnya soalan B1. Lakar graf bagi Y sama dengan negatif 3 per 2 sin A untuk A antara 0 hingga 2 pi. Sekarang graf sin. Di sini cikgu sudah lakarkan paksinya. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan persamaan Y sama dengan negatif 3 per 2 sin A? Perhatikan graf ini mesti graf negatif dan dia adalah graf sin. Apakah 3 per 2? Ini adalah amplitude-nya. So berapa graf nak lukis? Satu graf sahaja. Dalam julat 0 hingga 2 pi. So satu graf dalam julat 2 pi, di sini 0, di sini 2 pi. Tandakan ini sedia. Ini wajib kemudian ini Y. Kemudian kita nak lakarkan graf sin, dan kita tahu graf sin dia bentuk dia mula dengan 0 lah kalau yang normal, yang biasa. Tetapi apabila dia dinegatifkan, maksudnya dia akan terbalik lah. Dia akan jadi ke bawah macam ni. So kita lakarkan di atas paksi ni. Cara saya ialah saya akan bahagikan paksi X ini kepada 4 bahagian, sebab dalam satu putaran lengkap ada 4
kuadran. Jadi saya buatkan 4 kolom ini yang mewakili 4 kuadran, di mana ini adalah kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Dan kita tahu juga bahawa sign ini dia positif di sukuan 1 dan kedua lah, ya, kalau yang normal. Okey. Okey, dan kita lakarkan di sini. Katakan saya letak 3/2 itu amplitudenya di sinilah, ya. Sini adalah 3/2, maka yang di bawah di sini adalah negatif 3/2. Okey. Okey. So, graf sin dia akan bermula dengan kosong. Okey, kalau normal dia naik ke atas, jadi ini negatif, dia akan turun ke bawah pada paras di sini. Okey, lepas dia turun bawah, dia akan naik atas balik, lalu di sini, kemudian naik atas balik, dan dia akan turun semula di sini. Berdasarkan titik-titik yang kita dah tandakan ini, kita lakarkan grafnya, iaitu okey. So, tangan cikgu menggigil sikit, lukis atas tab ni. Okey. So, ini dia bentuk graf Y sama dengan negatif 3/2 sin A. Okey. 3 markah untuk soalan ini biasanya. Okey, seterusnya soalan B2. Dengan menggunakan paksi yang sama, lakar satu garis lurus yang sesuai untuk mencari bilangan penyelesaian bagi persamaan, okey, ini persamaan yang diberi untuk 0 hingga 2 pi. Okey, nyatakan bilangan penyelesaian. Okey, soalan ni biasa je, Okey. Jadi tengok persamaan dia. Okey, persamaan diberi, ya, saya tulis dulu, iaitu cot A/2 darab dengan 1 tolak cos A sama dengan negatif A/2 pi. Okey, fikir. Tengok. Kita ada cot. Okey, cot ni biasanya, cot ni adalah, kita tahu dia adalah terbitan daripada tangent, iaitu 1/tangent. Dan ingat, kita sudah ada persamaan tangent di soalan A tadi, iaitu tangent A/2 equals to 1 minus cos A/sin A. Okey. So, itu yang diberi dalam soalan. Bila dibagi cot, maksudnya dia terbalik. Jadi, maknanya yang ini, ya, persamaan yang ini kita pun terbalikkan jugalah. Bawah ni atas, atas turun bawah. Maka di sini kita boleh gantikan, ya, cot A/2, iaitu kita terbalikkan, iaitu dia jadi sin A per 1 tolak cos A, okay, darab dengan 1 tolak cos A, okay, bersamaan dengan negatif A/2 pi. Okay, perhatikan dekat sini kita boleh mansuhkan. Okay, jadi kita dapat sin A bersamaan dengan negatif A/2 pi. Okey, so kita nak lukiskan satu garis lurus, kita perlukan satu persamaan Y. Okey, dan kita ada persamaan Y tadi diberi bahawa Y sama dengan negatif 3/2 sin A. Okey, so macam mana persamaan yang ini tadi kita nak jadikan sebagai persamaan garis lurus, iaitu kita sudah ada sin A, kita nak negatif 3/2. Okey, supaya kita nak jadikan dia sebagai Y. Jadi kita darabkan dengan negatif 3/2, ya, ini darab negatif 3/2 sebelah kiri, sebelah kanan pun kita darabkan dengan negatif 3/2. So, kita dapat di sini negatif 3/2 sin A ini sudah jadi Y, ya, bersamaan dengan negatif jadi positif 3A per 4 pi. Okey, so di sini ada satu markah untuk persamaan garis lurus. Jadi seterusnya kita nak lakarkan graf, jadi kita perlu ambil 2 titik. Jadi persamaan garis lurus ini pintasan Y dia kosong, maksudnya dia akan melalui asalan. Jadi kita pilih lagi satu titik, iaitu kita gunakan titik yang hujung apabila X sama dengan 2 pi. Maka Y bersamaan dengan 3 darab 2 pi bahagi dengan 4 pi. Maka kita boleh kecilkan pi dengan pi, 2 darab 1, 2 darab 2. Maka Y sama dengan 3/2. Okey.
Sekarang kita nak lakarkan garis lurus di atas paksi yang sama dengan graf sin ini. Kita tandakan dulu titik yang kita dapat tadi, iaitu 0, 0 dan juga 2 pi 3/2 di sini. Jadi kita ambil pembaris. So, sambungkan titiknya dan kita dapati ada 1, 2, 3 titik persilangan. Bermaksud bilangan penyelesaiannya adalah 3. Jadi kita tuliskan, oleh sebab itu bilangan penyelesaian sama dengan 3. Okey? Macam mana? Boleh faham kan? Katakan, saya bijak dan cemerlang. Yes, yes, yes.